Negara Bangsa Progresif. Baik, selamat kembali penonton. Sudah pasti seperti yang saya janjikan kepada anda, untuk ruangan pada ketika ini kita akan mengupas berkenaan pasca temu Anwar Kedah, iaitu seperti yang kita sedia maklum tadi, dalam ruangan 1 jam setengah yang Mak Berhormat Perdana Menteri telah pun menyampaikan dan juga memberi penekanan terhadap beberapa intipati khususnya dalam memacu pembangunan negara, dan juga kita ambil juga kira beberapa persoalan-persoalan yang diajukan oleh para mahasiswa-mahasiswi yang hadir di Dewan Muazzam Shah Universiti Utara Malaysia pada hari ini. Jadi untuk kita mengupas segala persoalan dan juga intipati ini, termasuk juga maklum balas daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, hari ini kita bawakan 2 orang ahli akademik daripada Universiti Utara Malaysia. Di sebelah kanan saya, Profesor Dr. Muhammad Azizuddin Muhammad Sani, Profesor Politik dan Hubungan Antarabangsa Universiti Utara Malaysia UUM. Assalamualaikum Doktor. Assalamualaikum. Selalu kita berjumpa di Angkasa Puri. Kali ini saya bertandang di tempat Doktor. Okey Doktor, di sebelah sana kita bersama dengan Profesor Madya Dr. Halimah Abdul Manaf, Dekan Pusat Pengajian Kerajaan, Kolej Undang-Undang Kerajaan dan Pengajian Antarabangsa, Universiti Utara Malaysia UUM. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, saya fahamkan tadi Dr. Halimah berada di dalam Dewan sewaktu ketibaan dan juga sepanjang maklum balas bersama dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Mungkin sedikit reaksi bagaimana sambutan dalam kalangan mahasiswa di UUM pada hari ini. Okey, terima kasih Cik Munawar. Pertama sekali, saya melihat bahawa peluang yang diberikan oleh pihak pejabat Perdana Menteri memang tidak disia-siakan oleh masyarakat sekitar di Sintuk dan juga di Kedah ini sendiri, di mana kapasiti di Dewan Mas itu sebenarnya 4,000 orang. Tetapi kita boleh melihat bahawa pelajar-pelajar kita sanggup berdiri dan duduk di tangga-tangga. Sebelum tu saya melihat juga sekitar Dewan Mas ini juga, pelajar kita siap ada di luar Dewan Mas itu juga. Jadi ini menunjukkan memang satu program yang amat ditunggu-tunggu dan begitu excited dalam kalangan mahasiswa di UUM ni sendiri dan juga di masyarakat sekitar. Kalau kita dengar tadi sorakan daripada mahasiswa-mahasiswi di dalam Dewan Muazzam Shah ini cukup luar biasa. Saya sampai meremang bulu roma dengan laungan Malaysia Madani untuk kita memberi dokongan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita. Okey, kita nak beralih kepada kupasan dan juga ulasan kita. Khususnya dalam banyak-banyak soalan tadi Doktor, 7 persoalan saya kira tadi. Apa yang paling menarik perhatian Doktor? Tapi pertama saya nak respon juga pada sambutan kan, sebab saya nampak sambutan kali ini luar biasa. Sebab saya rasa mungkin para pelajar UUM ni dia dah lama tidak menerima Perdana Menteri melawat kampus. Yang terakhir adalah Perdana Menteri keempat 5, 6, 7, 8 dan 10 datang kan. Jadi buat julung-julung kali adanya lawatan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke sini, dan itu menyebabkan keterujaan saya jugalah kan, dan juga para mahasiswa dan masyarakat sekitar ini kan. Tapi kalau balik pada soalan tadi kan, saya rasa Datuk Seri Anwar Ibrahim cuba bawa banyak perspektif kan untuk dibincangkan kan. Dan bagi saya memanglah perspektif yang sering diangkitkan dan dibangkitkan adalah seperti isu rasuah. Di awal-awal ucapan tadi dia tekankan isu rasuah kan, dan seterusnya isu tentang ada juga yang saya nampak berkenaan dengan ekonomi dibangkitkan walaupun kemudian kan. Tapi dia juga menekankan sebabkan datang di universiti, saya rasa dia menekankan hal-hal berkaitan dengan nilai kan, ilmu kan, dan juga berkaitan dengan kasih sayang kan. Dia kata dari situ merapatkan jurang antara kaum, agama dan sebagainya. Dan dalam bersama juga dia membangkitkan isu-isu yang kita pun sering berkata sekarang tentang 3R kan, supaya elak elemen 3R mempengaruhi pemikiran pelajar dan juga rakyat secara umumnya, untuk supaya mereka faham erti, maksudnya membuat keputusan apa saja berdasarkan dasar negara dan juga tidak memanipulasi isu-isu 3R lah. Jadi dalam konteks ini saya rasa satu yang saya rasa apa yang kita boleh rangkum keseluruhannya, dia menerangkan tentang Malaysia Madani, itu yang pertama. Dan yang menerangkan bahawa peranan kerajaan sekarang, kerajaan perpaduan di peringkat nasional sangat penting dalam urusan pembangunan sahsiah, sosial dan juga pembangunan ekonomi di dalam negara-negara dalam Malaysia ini, terutama sekali dalam fokusnya merujuk pada Kedah itu sendiri. Jadi sangat holistik lah pendekatan yang dibawa oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim ni. Okey, itu saya setuju.
kerana kita lihat dalam kerangka Malaysia Madani ini ia tidak mengenepikan mana-mana pihak. Termasuk juga suara golongan belia yang sangat penting untuk kita memacu pembangunan Malaysia Madani yang lebih berdaya saing. Okey, Dr. Halimah, saya tengok tadi banyak-banyak persoalan daripada para pelajar kita ni. Satu soalan yang mendapat sorakan paling luar biasa ialah berkenaan dengan rangkaian ataupun capaian Wi-Fi di Universiti Utara Malaysia. Jadi respon Doktor berkenaan perkara itu. Okey, terima kasih. Saya sebagai dekan di pusat pengajian, jadi saya melihat bahawa peluang keemasan sebenarnya sebab kita memang menunggu ada satu dana khusus yang diberikan terutama kepada IPT, termasuklah kami di Sintuk ni agak jauh daripada Lembah Kelang, daripada kementerian-kementerian yang berkaitan. Jadi saya melihat bahawa YDP telah memainkan peranan dengan baik menyuarakan isu berkaitan dengan capaian internet dan juga accessibility kepada Wi-Fi di UUM ini sendiri. Jadi dengan respon yang diberikan oleh Perdana Menteri, kita amat mengharapkan kemudahan dan dana yang lebih besar diperuntukkan terutama dari segi kita nak menambah ataupun membeli rute yang baru berkaitan dengan isu campaian internet ini. Jadi saya melihat bahawa dan saya rasa kebanyakan mahasiswa yang datang pada hari ini adalah untuk menunggu respon daripada Perdana Menteri berkaitan dengan kemudahan dan juga peruntukan yang akan diberikan terhadap permasalahan yang dihadapi oleh mahasiswa kita. Disebabkan oleh kita melihat bahawa pada hari ini sistem pembelajaran kita terutama dalam konteks IPT kita telah ke arah high flex ataupun digitalization sebagaimana yang disebut oleh Perdana Menteri dan juga yang amat berhormat Perdana Menteri dan juga kita kata Menteri Pengajian Tinggi yang menyebut daripada awal lagi bila amanat Menteri Pengajian Tinggi berhubung dengan pengajian sistem pengajian di universiti memang disebut berkaitan dengan teknologi dan juga digitalization di dalam pendidikan peringkat IPT ini. Jadi saya rasa dalam usaha kita menawarkan program contoh macam sekarang ni kita di UUM kita tengah dan juga memang ada beberapa program yang telah kita design program tersebut bentuk ODL, Open Distance Learning, termasuklah juga high flex ataupun hybrid dan flexible learning. Jadi ini adalah program-program yang sedang berjalan dan juga termasuk yang sedia ada dari segi method delivery yang kita menggunakan platform MOOC dan sebagainya. Jadi kita melihat bahawa prasarana internet sebagaimana yang disebutkan oleh Perdana Menteri, dia sekarang ni dah jadi macam buku teks. Jadi itu saya rasa satu good news yang ditunggu-tunggu oleh peserta yang datang pada hari ini di mana kemudahan internet sebenarnya akan membantu kepada banyak kecekapan di dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Begitu juga kita melihat bahawa kedudukan UUM sendiri yang kalau kita tengok baru-baru ni minggu lepas telah dikeluarkan sebagai universiti yang dalam ranking 95 universiti muda terbaik di dunia yang dikeluarkan oleh Times Higher Education. Jadi saya rasa selari dengan kedudukan UUM yang semakin baik, top 100 di dalam Times Higher Education. Jadi saya rasa prasarana internet dan juga Wi-Fi itu adalah keperluan yang mendesak dan kritikal di dalam konteks UUM. Okey, cukup menarik ulasan yang dibawa dan kita nak menyentuh juga berkenaan aspek ekonomi. Seperti yang dinyatakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tadi, banyak sebenarnya sekarang ini tomahan-tomahan berkenaan ekonomi yang berkaitan dengan situasi semasa sekarang ini. Jadi Yang Amat Berhormat Perdana Menteri memberi penekanan bahawa kita perlu realistik melihat realiti sebenar ekonomi kita. Di bawah kerajaan perpaduan, kerajaan Madani, kita lihat banyak pencapaian-pencapaian khususnya dari segi ekonomi dan juga aspek pelaburan yang telah pun berjaya kita tarik di dalam negara kita. Kalau kita sentuh berkenaan pelaburan khususnya dari segi lawatan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ke China sebelum ini. Jadi bagaimana untuk kita fahamkan kepada masyarakat khususnya kepada golongan belia ini untuk mereka menggunakan dan juga mereka memahami fakta yang sebenar berlandaskan realiti yang sebenar dan pencapaian yang sebenar daripada kerajaan kita. Ya, saya rasa tadi pun Dato' Seri Anwar Ibrahim ada sebut kan kita kena kritikal dan analisa sendiri kan dalam melihat peranan ekonomi secara keseluruhannya di Malaysia ni. Jangan ambil sedikit-sedikit kan sebab kita kena tengok keseluruhannya. Misalnya tadi disebut pertumbuhan ekonomi kita dalam suku pertama tahun ini
ini dah mencapai 5.6% yang mengatasi banyak negara lain termasuk China, Indonesia. Itu dia sebut tadi kan. Yang cuma Datuk Seri Anwar tak sebut tadi, inflasi pun menurun kepada 3.6% kan. Dan dan dari segi pelaburan tadi disebut pelaburan yang dia bawa daripada China dalam 170 bilion, tapi yang suku pertama ni dalam 70 bilion begitu yang masuk kan. Jadi walaupun kita menghadapi isu contohnya tentang mata wang dolar yang meningkat yang menyebabkan OPR dinaikkan ini disebabkan OPR dinaikkan di US kan kepada 5% kan. Jadi kita pun sebab kita tak boleh naikkan OPR cara mengejut dan cepat kan, dia akan membebankan juga dari segi orang yang mengambil pinjaman kan di dalam Malaysia ni cuma ia sebenarnya lebih baik kan kalau ahli ekonomi menjelaskan bahawa dengan kenaikan harga dolar sebenarnya menyebabkan ekspor kita akan nilai ekspor akan bertambah Jadi sebenarnya memberi pendapatan yang lebih besar kepada Malaysia secara umumnya jadi cuma yang membebankan sedikit ialah apabila masalah kita adalah import makanan import makanan ataupun barangan keperluan tu banyak daripada luar. Jadi dia sebabkan harga tinggi kan harga tinggi ni menyebabkan maksudnya dolar tinggi menyebabkan harga tu jadi mahal sedikit kan. Jadi ini yang cuba diselesaikan oleh kerajaan sekarang dengan mengemukakan pelbagai insentif lah kan. Kalau kita lihat kepada yang B40 jadi ada bantuan STR santun tunai rahmah misalnya kan. Dan kalau ada dari segi makanan ada menu rahmah kan. Dan sekarang ni macam-macam ada insurans rahmah, simen rahmah macam-macam kan. Jadi saya rasa ada inisiatif yang dibawa oleh kerajaan untuk membantu rakyat kan. Dan pelajar sendiri pun mereka ada insentif dia berikan wang tunai RM200 sebagainya untuk meringankan beban golongan ni. Jadi sebenarnya kita sebenarnya dalam menghadapi ekonomi ni kita kena bersama bersama dengan negara, bersama kerajaan untuk menghadapinya. Dan yang bagus bagi saya adalah kita in the right track untuk memulihkan ekonomi sepenuhnya. Kita jangan lupa kita dalam proses pemulihan sekarang ni. Pemulihan selepas pandemik dan sekarang ni epidemik, dan kita masih perlukan masa untuk memulihkan sepenuhnya di kala sekarang ni dunia telah ada confident kepada ekonomi Malaysia. Itu yang paling penting Bila Mas nak datang Malaysia kan, dah datang pun kan. Cuma tadi Datuk Seri Anwar menyentuh satu perkara yang kita tak tahu sebelum ni tapi dia sentuh tadi, iaitu kemungkinan Elon Musk menawarkan sesuatu yang ada kaitan dengan isu yang UUM nak selesaikan isu wifi dan sebagainya. Itu pun saya pun tak tahu lagi apa benda jadi nak tunggu pertemuan nantilah Elon Musk dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Lepas tu mungkin kita tahu lebih lanjut lah apa yang ingin dia bawa. Tapi secara umumnya FDI ataupun foreign direct investment dah mula masuk, pelaburan dah mula masuk, dan insya-Allah lah peluang ekonomi akan bertambah baik akan datang jadi kita kena sabar sedikitlah nak tunggu proses tu berjalan lah. Betul tu. Dan sudah pasti yang Malaysia sekarang ini berada pada landasan yang tepat seperti yang Doktor nyatakan, dan juga keyakinan dizahirkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Tapi yang pentingnya untuk kita war-warkan kepada semua masyarakat, bukan kita menerima sesuatu maklumat daripada media sosial semata-mata, tapi kebenaran sesuatu perkara tersebut perlu kita selidiki terlebih dahulu bersandarkan fakta dan juga pencapaian kerajaan kita pada hari ini. Okey, kita nak sentuh juga berkenaan soalan pertama ini yang dilontarkan tadi, iaitu berkenaan kota kemasukan ke universiti dari sudut segregasi dalam institusi pendidikan. Dan dalam hal ini Perdana Menteri setuju untuk mengekalkan kota Melayu dan Bumiputera, tapi dalam masa yang sama mencari jalan lain untuk membantu pelajar bukan Melayu yang cemerlang. Respon Doktor. Okey. Kita melihat bahawa sebagaimana yang disebutkan oleh Yang Amat Berhormat sebentar tadi maksudnya dalam kita membangun negara, kita kena meraihkan keperluan dan juga sistem yang sedia ada, tetapi pada masa yang sama kita juga cuba untuk memenuhi keperluan-keperluan semasa. Jadi bila ada keperluan berkaitan dengan perlunya meritokrasi, jadi itu adalah salah satu alternatif yang diberi oleh pihak kementerian kepada kaum-kaum lain untuk turut serta. Namun saya melihat dari segi sistem pendidikan kita pada hari ini, in fact kita pun di pusat pengajian bukan sahaja berkaitan dengan merit kemasukan, tetapi anugerah dan sebagainya kita memang
banyak sebenarnya adalah berdasarkan kepada meritokrasi. Maksudnya berdasarkan kepada credibility dan juga achievement yang dibuat oleh pelajar kita. Regardless kaum, kita memang melihat bahawa pencapaian dan juga kredit perlu diberikan berdasarkan kepada usaha dalam kalangan pelajar. Dan saya juga suka menyentuh satu lagi option yang diberikan oleh pihak kementerian adalah open channel kepada mana-mana pelajar yang layak masuk, terutama mereka yang berkemampuan untuk masuk kepada mana-mana IPT yang bersesuaian ataupun yang mengikut program yang ingin dipohon. Jadi dari masa ke semasa dalam usaha untuk memperkasakan sistem pendidikan yang ada, memang kementerian sentiasa menambah baik, dan kita melihat bahawa kecemerlangan pelajar-pelajar kita pada hari ini masing-masing cuba mengambil peluang yang ada dekat universiti dan juga yang ditawarkan oleh kementerian untuk membolehkan semua orang terlibat di dalam program pengajian yang ada di peringkat universiti. Terbaik. Okey. Antara juga yang menjadi perhatian kita tadi adalah salah seorang wakil daripada para pelajar tingkatan 6 tadi yang berani menyuarakan pandangan khususnya berkenaan kekurangan fasiliti dan juga kelengkapan di sekolah, dan Yang Berhormat Perdana Menteri memberi pernyataan untuk menyelesaikan perkara tersebut dengan kadar segera. Jadi itu kabar gembira untuk sekolah tersebut. Jadi Doktor, dalam ruang masa yang ada ini Doktor, kesimpulan berkenaan program Temu Anwar pada hari ini Doktor. Ya, saya rasa satu peluang yang terbaik dan nampak pelajar UM kan mengambil kesempatan, bukan UM saja, tadi ada soalan UNIMAP pun ada pelajar sekolah kan mengambil kesempatan untuk berjumpa, bertanya terus secara langsung dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan saya rasa interaksi begini sangat menarik sebab buat julung kali kita lihat Perdana Menteri secara terbuka tidak, saya rasa soalan-soalan tidak dikawal oleh pihak pengurusan dan sebagainya. Maksudnya pelajar terus tanya soalan yang mereka ingin tanyakan dan respon terus Perdana Menteri kepada soalan tersebut. Jadi dalam konteks ini saya rasa engagement atau interaksi langsung ni saya rasa menarik minat pelajar-pelajar ini, dan saya rasa ini akan menyebabkan mereka saya rasa mungkin mendapat inspirasi daripada pertemuan ini dan meningkatkan dari segi dari segi mungkin ilmu dan juga dari segi pengalaman mereka, dan ini perkara yang mungkin boleh mereka gunakan untuk ketika mereka keluar dalam karier akan datang lah. Jadi saya rasa peluang ini mereka akan ingat sampai bila-bila kan? Betul. Bukan senang nak jumpa Perdana Menteri dalam sesi yang sebegini lah. Alhamdulillah. Okey, apa pun kita ucapkan terima kasih kepada Profesor Dr. Muhammad Azizuddin Muhammad Sani, Profesor Politik dan Hubungan Antarabangsa UUM, dan juga Profesor Madya Dr. Halimah Abdul Manaf, Dekan Pusat Pengajian Kerajaan, Kolej Undang-Undang Kerajaan dan Pengajian Antarabangsa UUM. Satu perkongsian yang sangat menarik pada hari ini, khususnya kita melihat kepada reaksi sambutan daripada para pelajar, bukan saja daripada UUM, malah juga daripada para pelajar IPTA di sekitar negeri Kedah dan juga termasuk juga di negeri Perlis yang hadir pada hari ini. Sambutan yang cukup luar biasa diberikan dalam kita mencorakkan hala tuju negara kita, kerana kita tahu golongan belia merupakan golongan peneraju masa depan kita yang pastinya akan membuatkan kita maju melangkah ke hadapan di bawah kerangka Malaysia Madani. Sampai di sini saja sehingga kita berjumpa lagi ke destinasi Temu Anwar yang seterusnya. Saya Munawar Azmi mengundur diri. Salam Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.